Pernahkah terlintas di minda kita sebuah senario yang manusia juga akan pupus seperti dinosaur pada 65 juta tahun dahulu? What are they? I don't know. Dengan kemodenan pada hari ini, mampukah kita melancarkan roket untuk meletupkan asteroid semudah yang dipaparkan dalam filem-filem Hollywood? Sepanjang ketamadunan manusia, kita telah mengharungi pelbagai jenis cabaran satu demi satu. Untuk menghapuskan ancaman asteroid bukanlah semudah meletupkan ia menjadi debu-debu halus di angkasa. Jadi, kejadian hentaman asteroid tidak sepatutnya diremehkan disebabkan ia jarang berlaku. Kita kena sedar bahawa kesannya kepada bumi adalah sangat signifikan. Oleh itu, marilah kita mulakan perjalanan untuk mengenali asteroid. Seperti yang kita ketahui, berlega-lega di angkasa yang gelap merupakan ribuan batuan besar yang merupakan sisa tinggalan daripada pembentukan sistem suria pada 4.6 bilion tahun dahulu. Kebiasaannya, asteroid beredar mengelilingi matahari di dalam zon lingkaran asteroid. Jadi, jenis asteroid manakah yang kita patut risaukan? Hal ini membawa kita kepada NEO, iaitu jasad angkasa lepas seperti asteroid dan komet yang mempunyai jarak terdekat daripada matahari kurang daripada 194 juta kilometer. NEO boleh dibahagi kepada dua, iaitu NIA dan NEC. NIA pula terbahagi kepada empat jenis, iaitu Arteras, Aten, Apollo dan Amal. Arteras adalah NIA yang mengedar orbit dalam lingkungan orbit bumi, manakala Athens pula adalah NIA yang orbitnya melintas dengan orbit bumi. Bagi NIA jenis Apollo pula, cirinya adalah seperti Athens yang orbitnya melintas dengan orbit bumi, namun kedudukannya daripada matahari adalah lebih dekat berbanding dengan Athens. Akhir sekali, NIA jenis Amos mengendar orbitnya luar lingkungan orbit bumi tetapi dalam lingkungan orbit Marikh. Kesemua NIA ini memberi risiko yang tinggi kerana orbit peredaran yang masih dekat tidak kira luar atau dalam lingkungan orbit bumi. Namun begitu, NIA masih tidak mematuhi ciri-ciri yang membolehkannya mencapai tahap PHA ataupun keupayaan satu asteroid yang mendatangkan ancaman kepada bumi. PHA mempunyai MOID atau ukuran jarak terdekat di antara orbit NEO sejauh 7.5 juta kilometer dari bumi dan diameternya sebanyak 140 meter. Dengan nilai MOID yang rendah, ia akan beredar lagi dekat dalam lingkungan orbit bumi, membuatkan risiko pelanggaran asteroid ke bumi semakin tinggi. Bayangkan PHA yang berukuran dari 7 ke 10 km berlanggar ke bumi. Apa yang akan berlaku? Sekiranya PHA melanggar bumi, semua kehidupan yang berada 180 km dalam zon impak akan lenyap. Selepas beberapa ribu kilometer daripada zon impak, semua hidupan akan merasai kegaran gempa bumi yang dahsyat dan akan mati disebabkan oleh gelombang kejutan yang terlalu kuat, serta radiasi haba yang merebak pantas. Radiasi haba inilah akan meningkatkan suhu atmosfera dan menyebabkan hutan dan persekitaran di sekeliling terbakar. Sekiranya ia jatuh di lautan, akan terhasilnya tsunami yang boleh mencecah ketinggian sehingga 10 km menyebabkan 70% ke 80% manusia yang tinggal di kawasan pantai akan mati. Sekiranya PHA tersebut lagi besar saiznya, debu-debu daripada pembakaran tersebut akan terapung ke atas atmosfera dan menghalang cahaya matahari daripada memasuki bumi dan membantukan proses fotosintesis. Akibat tiada cahaya terdedah, tumbuhan akan mati dan rantaian makanan akan diganggu. Akhir sekali, kesemua kehidupan akan mati kebuluran. Jadi, untuk meramal dan mengukur kerosakan kawasan hentaman asteroid,
para saintis menggunakan skala Torino dan Palermo. Skala Torino dikira berdasarkan kebarangkalian asteroid melanggar bumi dengan kerosakannya bermula dari skala 0 hingga 10. Kerosakan kawasan dapat dihitung berdasarkan jisim dan kelajuan asteroid. Skala Palermo pula telah ditambah baik daripada skala Torino. Skala ini bermula dari nilai negatif 2, 0 atau positif 2. Nilai antara negatif 2 dan 0 menunjukkan situasi yang memerlukan pemantauan yang lebih teliti, manakala nilai positif 2 pula menunjukkan risiko bahaya adalah sebanyak 100 kali ganda. Pelbagai pelan dan misi dilancarkan oleh pelbagai agensi untuk menghadapi situasi ancaman dunia. Antaranya adalah NASA, IAU dan ION. NASA pula telah merancang misi DART bertujuan untuk menguji sistem pertahanan manusia pada kali pertama. Pada awalnya, kapal angkasa DART akan melanggar dengan Dimorphos untuk mengurangkan masa ia beredar dengan Didymos dengan beberapa minit. Kemudiannya, perubahan orbit Dimorphos akan dikira dengan menggunakan perbandingan sebelum dan selepas pelanggaran tersebut dengan bantuan Lycia Cube. Seterusnya, IAU mengumpulkan data NEO yang dicerak dan direkod menerusi MPC atau Minor Planet Center di seluruh dunia. Semua balai cerak yang terlibat termasuklah Lincoln Near Earth Asteroid Research dan Space Watch akan menyerahkan data penemuan asteroid kepada MPC dari masa ke masa. Di Malaysia, Agensi Angkasa Malaysia juga berperanan dalam pengesahan NEO seperti agensi lain yang terdaftar. MISA yang berkodkan O43 bertanggungjawab untuk melaporkan data NEO kepada MPC. Setakat ini, data-data NEO yang dikumpulkan oleh agensi tersebut menunjukkan bahawa tiada lagi asteroid yang memberikan ancaman besar kepada bumi pada masa terdekat. Namun, kita kenalah tetap berwaspada bahawa asteroid yang berbahaya ini boleh datang ke bumi pada bila-bila masa sahaja. Dengan bantuan ilmu sains dan teknologi semasa, kita haruslah bekerjasama sebagai satu unit badan pertahanan untuk melindungi penduduk bumi daripada bencana asteroid.